Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Kali ini Ustaz akan membicarakan berkenaan tentang bidang sirah, iaitu perjanjian Aqabah kedua bagi pendidikan Islam tahun 4. Teruskan menonton dan memahami apa yang akan diterangkan sebentar lagi. Objektif kali ini, yang pertama, murid dapat mengetahui latar belakang masyarakat Arab sehingga perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Objektif yang kedua, murid dapat menjelaskan isi perjanjian Aqabah kedua. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan kesan daripada perjanjian yang telah dibuat daripada perjanjian antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penduduk Madinah. Perjanjian Aqabah atau Bai'at Aqabah merupakan perjanjian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para penduduk Yasrib dari suku Aus dan Khazraj yang memeluk Islam. Bai'at artinya ikrar ataupun perjanjian yang membuat penerima harus sanggup melaksanakan sesuatu yang dibaiatkan ataupun diperjanjikan. Terdapat dua perjanjian Aqabah. Yang pertama terjadi pada tahun 621 Masihi dengan melibatkan sebanyak 12 orang dari Yasrib ataupun Madinah yang melihat dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerima dakwah tersebut dengan baik dan akhirnya mereka memutuskan untuk masuk Islam. Mereka melakukan perjanjian Aqabah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjanjian tersebut dinamakan Bai'ah Aqabah yang pertama. Antara isi perjanjian Aqabah pertama, yang pertama menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa. Ketiga, menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam yang dianuti. Keempat, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam, menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang ataupun dusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut mengutuskan sahabat yakni Mus'ab bin Umair untuk ikut rombongan Yasrib pulang ke Madinah sebagai strategi pengembangan Islam. Pada tahun 622 Masihi, iaitu merupakan tahun ke-13 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu pula perjanjian Aqabah kedua dilaksanakan di suatu hari di waktu tengah malam. Dan perjanjian itu tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melibatkan 73 orang lelaki dan 2 orang wanita Yasrib. Wanita dalam perjanjian tersebut iaitu Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Am bin Adi. Pada suatu malam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyumpai mereka bersama bapa saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib yang kali itu masih lagi musyrik. Dan Abbas meminta jaminan keamanan untuk anak saudaranya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada rakyat Yasrib. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian Aqabah kedua ini berlaku pada tahun ke-13 kenabian seperti mana yang telah diterangkan sebentar tadi. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi perjanjian Aqabah kedua. Yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala sama ada ketika senang ataupun susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Keempat, tabah menghadapi celaan orang-orang kafir.
Dan yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Kepentingan perjanjian Aqabah yang pertama. Kepentingan dari segi agama, masyarakat Islam terhindar daripada syirik dan kekufuran, dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Kepentingan dari segi nyawa, ramai dan banyak nyawa terpelihara dan dihargai. Selain keselamatan manusia terjamin, kepentingan dari segi akal, terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran, dan memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Kepentingan perjanjian kepada harta, menghormati hak milik setiap individu dan harta terpelihara daripada pencerobohan. Kepentingan perjanjian Aqabah kepada maruah manusia dijaga dan menghormati setiap hak individu. Iktibar penerimaan masyarakat Yasrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa iktibar, iaitu mencari kebenaran, kedua ketaatan dan kesetiaan, yang ketiga jauhi akhlak yang keji, dan yang keempat membina perpaduan dan kasih sayang. Mencari kebenaran. Penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat panduan ke jalan yang benar. Taliman dan ketaatan dan kesetiaan. Dengar dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang yang telah pun ditetapkan oleh agama. Yang ketiga, menjauhi akhlak yang keji, tidak melakukan perbuatan seperti mencuri dan berzina, dan sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar dan yang dilarang. Dan yang terakhir, membina perpaduan dan kasih sayang, iaitu dengan tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Kita perlu sentiasa bersikap adil dan menghormati sesama manusia, sama ada mereka Islam ataupun sebaliknya. Sebagai rumusan, perjanjian kali kedua ini lebih fokus dan tegas, yang mana melibatkan ikat janji tentang kesanggupan menurut perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melindungi baginda serta menolong umat Islam yang lain. Jika dilihat kepada perjanjian Aqabah yang pertama, hanya 12 orang lelaki dari Yasrib yang menemui Nabi untuk belajar dan menerima Islam. Ini mengajar kita untuk sentiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara-perkara yang diyakini betul sejak dari mula lagi, tanpa berputus asa di tengah jalan. Perjanjian ini juga mengajar kita untuk sentiasa berpegang kepada perjanjian ataupun rundingan yang telah dibuat. Dan sebagai akhirnya, buktilah kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ketaatan kepada baginda, dengan cara sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalan dan diri ke arah yang lebih baik. Yang kedua, sentiasa berusaha mematuhi janji yang telah dibuat. Dan yang terakhir, sentiasa memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca kisah-kisah sirah tentang perjuangan baginda dan para sahabat dalam menyampaikan dakwah. Itu saja kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.